Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua saudara-saudari yang sedang menonton video ini. Kita kembali lagi dengan video etika peradaban kita kali ini yang bertumpu kepada topik pengaruh agama terhadap peradaban. Agama pada lazimnya bermaksud kepercayaan kepada Tuhan atau kuasa gaib dan sakti seperti dewa, dan juga amalan dan institusi berkaitan dengan kepercayaan tersebut. Agama dan kepercayaan merupakan dua perkara yang berkaitan, tetapi agama mempunyai makna yang lebih luas. Agama yakni merujuk kepada suatu sistem kepercayaan yang kohesif, dan kepercayaan ini adalah mengenai aspek ketuhanan. Sekarang, mari kita berbincang mengenai agama di peradaban Melayu Nusantara. Kini, kebanyakan masyarakat di Melayu Nusantara mengamalkan agama Islam. Malah, terdapat juga negara seperti negara kita, negara Malaysia, yang menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi mereka. Sebelum kedatangan Islam, kebanyakan daripada mereka mengamalkan agama Hindu atau mempunyai fahaman animisme yang diwarisi daripada datuk nenek mereka. Apa itu animisme? Animisme merupakan kepercayaan terhadap makhluk halus atau roh, yakni mempercayai bahawa setiap benda di bumi ini seperti gua, pokok maupun batu mempunyai semangat masing-masing. Kepercayaan ini sudah hampir pupus di dalam zaman. Namun begitu, masih juga terdapat insan-insan yang masih mempercayainya, terutamanya kaum-kaum tua. Berbalik kepada topik kita, kedatangan Islam di Nusantara dikatakan datang daripada kegiatan perdagangan yang sangat aktif pada zaman tersebut kerana wujudnya pelabuhan-pelabuhan yang terkenal seperti Pelabuhan Melaka. Terdapat 3 pendapat yang mengatakan bahawa Islam datang daripada aktiviti perdagangan. Yang pertama, daripada John Crawford dan disokong oleh Syed Naqib Al-Attas, iaitu Islam datang daripada pedagang Arab kerana ramai pedagang Arab yang menetap di sana dan berkahwin dengan penduduk tempatan, sekaligus menyebabkan Islam tersebar. Kedua, pendapat daripada E.G. Grodia dan S.Q. Fatimi yang mengatakan Islam datang daripada China. Ini kerana pedagang-pedagang Cina pernah beramai-ramai berhijrah ke Asia Tenggara dari Canton. Pendapat ketiga pula mengatakan Islam datang daripada pedagang India, iaitu daripada Gujarat dan pantai Coromandel. Hal ini dikatakan demikian kerana Nusantara telah mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan mereka dahulu. Malah, bukti yang paling kukuh ialah sebelum kedatangan Islam sendiri, masyarakat Nusantara mengamalkan agama Hindu. Walaupun banyak pendapat mengatakan kedatangan Islam sudah diutarakan, tetapi ia bukan menjadi suatu masalah kerana kedatangan Islam sendiri sudah membawa banyak perubahan kepada masyarakat di Nusantara. Perubahan ini merangkumi pelbagai aspek yang bakal kita bincang sebentar lagi. Sekarang, mari kita masuk pada aspek yang pertama. Seterusnya, mari kita masuk ke isi yang pertama, iaitu politik dan pentadbiran. Antara kesan dan pengaruh Islam terhadap politik ialah pengislaman raja-raja membawa arus perubahan dalam sosial politik. Dalam aspek politik, sistem dan konsep raja dalam agama Hindu telah bertukar kepada sistem dan konsep sultan di dalam Islam. Di dalam politik yang berteraskan agama Hindu pula, raja dianggap bayangan Tuhan ataupun dewa raja. Tetapi dalam Islam, raja adalah manusia biasa tapi diberi kemuliaan kerana peranannya sebagai ketua agama dan pentadbiran, sebagaimana yang dijalankan di dalam sistem khalifah pada masa dahulu. Seterusnya, kedatangan Islam secara langsung telah memperkenalkan sistem pentadbiran secara kesultanan di rantau ini. Sultan merupakan ketua tertinggi bagi melindungi agama dan adat, tetapi tidaklah dianggap sebagai peribadi yang paling suci seperti zaman Hindu yang perlu disembah. Sultan bertanggungjawab menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi negara bagi mendapat berbagai-bagai keistimewaan dan kemudahan sama ada dari segi penyebaran, pentadbiran dan pelaksanaan hukum-hukumnya. Sultan juga bertanggungjawab memperkenalkan dan melaksanakan undang-undang berdasarkan hukum syariah Islam dalam pentadbiran bagi menjamin keadilan dan kesaksamaan.
Hukum Kanun Melaka dan Hukum Laut Melaka adalah antara contoh undang-undang Islam bertulis menggantikan Undang-Undang Melayu tempatan, iaitu Malay Local Law, yang mengandungi hukum syariah Islam yang dikuatkuasakan dan dilaksanakan di dalam pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Walaupun ini boleh dikatakan tidak banyak bezanya dengan sistem kerajaan Hindu sebelumnya, tetapi banyaknya juga terdapat ciri-ciri yang tersendiri. Pemakaian sistem mufti atau alim ulama sebagai penasihat sultan dalam hal ehwal agama Islam telah menggantikan para sami sebelum-sebelumnya menjadi penasihat raja Hindu Buddha. Malah secara khusus, sultan atau raja telah dianggap sebagai khalifah pengganti nabi, kadang-kadang sebagai bayangan Tuhan. Tetapi pemakaian khalifah atau ketua agama jika dikaji secara teliti dari aspek konsep politik Islam mempunyai banyak perbezaan dengan apa sebenarnya, seperti mana yang berlaku di dalam sejarah Nabi Muhammad dan Khalifah 4 Khulafa al-Rashidin di Madinah, iaitu agama Islam telah menjadi agama rasmi sebab kebanyakannya negara dan undang-undang Islam telah dijadikan undang-undang negara. Akhir sekali, bermula dari Kerajaan Melaka, undang-undang Islam telah bertapak di Kedah, Terengganu dan negeri-negeri lain. Seterusnya, mari kita masuk ke isi yang kedua, iaitu kesenian. Antara kesan yang lainnya ialah kesenian. Pengaruh Islam dalam bidang kesenian meliputi pelbagai aspek seperti arkitektur, epigrafi, kaligrafi, seni ukur, seni logam dan sebagainya. Dalam aspek arkitektur atau seni bina dapat dilihat pada bangunan masjid, surau atau madrasah, istana, rumah, kota dan sebagainya. Khusus tentang masjid yang merupakan pusat ibadat umat Islam, mempunyai beberapa ciri asasi pengaruh kesenian Islam seperti bumbung kubah, mihrab dan mimbar, menara dan tulisan-tulisan khat yang menghiasi dinding-dinding masjid. Ini terbukti pengaruh India jelas kelihatan dalam penggunaan batu bata sebagai bahan utama kerana ia mempunyai bahan yang lebih kekal dan dianggap sesuai untuk membina rumah dan dewi. Oleh sebab itulah, tugu agama yang dibina pada zaman purba masih dapat dikesan sehingga kini. Pengaruh ini jelas dapat dilihat pada ukis seni pahat dinding patung dewa logam yang berupa arca. Selain itu, terdapat patung kudeta dan hariti yang juga dipuja dalam agama Buddha. Di dalam bidang kesenian, pengaruh Islam pula dapat dilihat dari aspek epigrafi pada makam atau batu nisan, masjid dan perhiasan-perhiasannya. Batu nisan merupakan karya seni Islam yang pertama masuk ke Nusantara. Contohnya, batu nisan yang ditemui di Linggir, Kedah, iaitu pada makam Syekh Abdul Al-Qudir Hussein Alam bertarikh 903 Masihi. Pada permukaan makam-makam yang dijumpai ini terdapat tulisan yang dipahat pada ayat Al-Quran serta ajaran Islam yang menekankan tentang hukum dan tasawuf. Misalnya, pada prasasti dan di Pekan Pahang tertulis ayat Al-Quran dengan gaya qad tuhluh daripada surah Al-Imran ayat 185, surah Yunus ayat 62 serta nasihat bercorak kesufian. Dari segi corak batu nisan tersebut menerima pengaruh asing juga melancarkan gaya kreativiti penduduk tempatan. Contohnya, batu nisan Maulana Malik Ibrahim yang dibawa dari Jerman mempunyai bentuk seperti kepala terbalik yang menunjukkan adanya pengaruh Parsi. Salah satu kesenian Islam yang terpenting ialah kaligrafi atau qad Islam yang muncul selepas kedatangan Islam. Seni qad dikatakan memainkan peranan penting dalam memertabatkan masyarakat alam Melayu kerana sebelum kemasukan Islam ke masyarakat Melayu tidak mempunyai apa-apa seni qad.
Seni kait Islam ini dapat dilihat pada bangunan-bangunan masjid, makam, batu nisan atau batu bersurat. Di samping itu, kait juga ditulis pada benda-benda lain seperti tembikar, mata wang, pakaian dan lain-lainnya. Contoh masjid yang terdapat ukiran kait pada mihrab, mimbar, bingkai atau lengkung tiang dan sebagainya dari segi ukiran yang menjadi pola hiasan pada dinding candi candalau kuil ialah makhluk ajaib dan tumbuh-tumbuhan. Ia sesuai dengan suasana Gunung Mahameru. Antara motif ukiran yang selalu digunakan ialah motif kepala kalajengking, daun-daun, ranting-ranting dan bunga teratai. Adapun tentang kesenian logam antaranya, jenis-jenisnya ialah mata wang dan senjata. Mata wang ia menunjukkan Islam dalamnya dengan menekankan sifat keadilan kepada raja-raja. Demikian juga dengan senjata keris dan fungsi serta motif-motif ukirannya. Sekian, terima kasih. Berikutan dengan perkembangan Islam di tanah Melayu, ciri-ciri Islam juga bertapak secara beransur-ansur yang akhirnya berjaya mengambil tempat ciri-ciri sosial Hindu yang menguasai masyarakat ketika itu. Antara ciri-ciri sosial yang dibawa oleh Islam ialah persamaan taraf dan persaudaraan Islam antara semua anggota masyarakatnya, sehingga tergugat kedudukan sistem kasta dan perhambaan serta perbezaan taraf dan persaudaraan Islam. Konsep kasta ini secara khususnya terbahagi kepada 4 kumpulan: Brahmin, Ksatria, Vaishya dan Sudra. Namun yang demikian, secara umumnya ia terbahagi kepada 2 kelompok, iaitu golongan bangsawan ataupun pemerintah dan golongan rakyat jelata yang menjadi hamba kepada golongan pemerintah atau bangsawan tersebut. Rakyat biasa bukan sahaja menjadi hamba dalam aspek pemerintahan dan politik, malahan juga dalam aspek perkahwinan. Setelah kedatangan Islam ke rantau ini, konsep kasta dilihat tidak lagi relevan kerana Islam menegaskan bahawa manusia berasal daripada Adam dan Hawa. Kedudukan dan taraf bangsawan seperti yang diamalkan oleh tamadun Hindu melalui sistem kasta tersebut ditolak serta-merta. Islam juga menegaskan manusia supaya hidup secara harmoni serta mewujudkan perpaduan. Masyarakat dibentuk dengan sifat dan rasa tanggungjawab serta saling bantu-membantu antara satu sama lain. Sifat atau akhlak yang mulia amat ditekankan oleh Islam. Mereka juga meniupkan dengan semangat kerjasama dan perpaduan dengan menganggap bahawa seluruh umat Islam adalah satu anggota. Secara tidak langsung, apabila hubungan masyarakat sudah kukuh, tentunya negara menjadi kuat dan stabil. Bagi mendidik masyarakat, Islam telah mengenalkan hukum-hukum dan peraturan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Komunikasi antara kelompok manusia akan berjalan dengan sempurna, terjalin menerusi sifat saling hormat menghormati. Kesimpulan daripada topik kami, jelaslah bahawa kedatangan Islam ke alam Melayu telah memberi perubahan yang besar dan dapat dilihat dari aspek agama dan kepercayaan, politik, sosial dan seni bina. Kewujudan tamadun Islam di Nusantara telah membentuk wajah baru dan memperkukuhkan identiti Melayu yang sebelumnya dibayangi oleh unsur-unsur yang rapuh. Orang Islam menekankan usaha memupuk nilai-nilai Islam sebagaimana yang dikehendaki dari satu generasi ke generasi seterusnya. Ini akan menyinarkan kembali kegemilangan tamadun Islam yang malang.